Apabila nafsu lebih tua, nafsu dulu diciptakan sebelum akal. Apabila nafsu lebih tua, nafsu lebih berpengalaman, nafsu akan mengawal akal seseorang itu. Kecualilah akal itu dididik dengan agama, maka akal itu akan dapat mendidik nafsunya menjadi orang yang baik. Tetapi kalau akalnya tidak dididik dengan agama, maka akal itu akan mengikut perintah apa yang disukai oleh nafsunya. Maka didiklah akal kita dengan agama. Belajarlah ilmu agama. Dan dari dulu lagi mereka tidak yakin kepada ayat-ayat Allah. Sambung lagi. Wa yawma nahsyuru min kulli ummatin fawjam mimman yukazzibu bi ayatina fahum yuzaun. Dan ingatlah hari ketika kami kumpulkan dari tiap-tiap umat segolongan mereka yang mendustakan ayat-ayat kami, lalu mereka dibahagikan kepada beberapa kelompok. Akan dihimpunkan besok. Ini orang yang tak peduli agama, ini orang yang betul-betul beriman, akan dihimpunkan oleh Allah SWT. Allah asingkan. Ini orang yang menolak ajakan Nabi SAW dan sebagainya. Hatta hinggalah apabila mereka datang, iza ja'u qalan akazzaltum bi ayati walam tuhitu biha ilman amma za kuntum ta'malun wa waqa'al qawlu alaihim bima zalamu fahum la yuntiqun. Hinggalah apabila mereka datang, Allah berfirman, adakah kamu telah mendustakan ayat-ayatku padahal ilmu kamu tidak meliputinya? Engkau tak ada ilmu langsung, engkau tak reti apa, tapi kau dustakan ayat aku. Ataupun apakah yang telah kamu kerjakan, apa yang kamu perbuat atas muka bumi dulu, dan jatuhlah perkataan azab ke atas mereka disebabkan kezaliman mereka, maka mereka tidak dapat berkata apa-apa. Orang yang tak belajar ilmu, ini orang yang zalim pada dirinya sendiri. Kita zalim pada nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Kita zalim kepada kaki kita, kita zalim pada tangan kita, kita zalim pada telinga kita, kita zalim pada mata kita, kita zalim kepada akal kita sendiri. Kita menzalimi diri kita. Allahu Rabbi. Itu sebab berbeza tuan-tuan, bagi orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Qul hal yastabil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tidak sama. Orang yang tak tahu apa surah yang dibaca oleh Tuan Imam tadi, bermula daripada surah Ad-Duha diikuti dengan Alam Nashrah. Itu dua-dua tu surah Nabi. Apa cerita di sebaliknya? Ramai yang tak tahu kenapa diturunkan surah Asbabun Nuzul, surah Ad-Duha. Kemudian peristiwa Isra wa Mi'raj, Allah SWT melapangkan dada Rasulullah, alam nashrah laka sadrak, tanpa Nabi SAW meminta, seumpama yang diminta oleh Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Nabi Musa minta agar dilapangkan dada. Adapun Nabi kita tak payah minta, Allah bagi. Wa rafa'na laka zikrak, dan kami angkat sebutan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diangkat nama Nabi setiap kali dikumandangkan azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qamat, ada nama Nabi. Tahiyat, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap detik, setiap saat orang akan menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kena faham. Ini surahnya. Wadduha, kisah orang yang mentertawakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana tak turunnya wahyu. Tetapi Allah SWT tidak melupakan Nabi SAW. Turun surah Ad-Duha. Ya, ini kena faham. Tapi bagi orang yang tak faham, dia anggap itu bacaan biasa saja, tak ada apa. Tidak boleh mencuit hatinya tentang dua kisah daripada surah yang dibaca oleh Tuan Imam tadi. Baik. Dialah Allah yang mengutuskan kepada kita kitab-kitab, Rasul dan Nabi-Nabinya, supaya kita dapat memahami dan berfikir tentang apa yang diperintahkan dan ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mujizat yang paling besar dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalamullah. Yang hanya tinggal mujizat sekarang ini hanyalah Al-Quran. Yang lain mujizat para nabi yang terdahulu dan mujizat Nabi
lainnya semua sudah berlalu. Adapun yang tinggal untuk kita Al-Quran yang melemahkan manusia, kalamullah, yang jadikan hujah untuk melemahkan manusia. Tetapi berapa ramai yang menggunakan Al-Quran itu sebagai satu petunjuk, satu jalan untuk dia hidup di atas muka bumi dan nak menuju kepada Allah. Ini mukjizat yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Hanya satu saja. Berapa ramai yang mengambil manfaat daripada Al-Quran tersebut, membacanya, mentadabbur ayat demi ayat dan mempelajarinya, agar kita tidak menjadi orang yang jahil, agar kita tahu apa kehendak Allah. Bukan kehendak kita hidup atas muka bumi, tentang kehendak Allah. Kita kena ikut kehendak Allah, perintah Allah, bukan ikut kita. Bukan ikut aku suka nak pergi sana, aku punya sukalah. Bukan. Kalau tuan-tuan nak rasakan aku punya sukalah, aku nak pakai apa, aku nak belajar ke tak nak, aku nak buat apa, aku punya sukalah, itu banyak hujah. Maka Allah bagi pilihan, jangan duduk kaki ke bumi aku, cari bumi selain daripada bumi yang aku ciptakan. Buat sendiri kaki sendiri. Kaki jangan pakai kaki yang Allah bagi pinjam. Buat sendiri telinga, yang tak nak menggunakan telinga itu untuk mendengar nasihat dan tujuan ajar. Buat sendiri telinga, jangan gunakan telinga yang Allah bagikan. Buat sendiri mulut, kalau nak berkata buruk, jangan gunakan mulut yang Allah bagikan, kerana mulut itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat besok dalam keadaan baik. Buat sendiri segala-galanya dan lakukanlah apa saja kehendak kamu, sebagaimana Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Ayyuhal Walad menyebut, lakukanlah sekehendak hati kamu wahai manusia, sesungguhnya kamu akan mati bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kamu nak jawab di hadapan Allah? Apa kamu nak jawab di hadapan Allah? Baginda Nabi SAW apabila dalam keadaan lapar, tuan-tuan, pergi ke rumah salah seorang sahabat, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Maka dengan itulah Abu Ayyub Al-Ansari dia memangkas dahan kurmanya, kemudiannya disembelih kambing, dipanggang daging kambing, makan dengan roti. Suruh Nabi SAW makan dengan roti, dipangkas dahan, satu dahan daripada pohon tamarnya itu. Maka ada buah yang masak, buah yang mengkal, buah yang berputik, semua dihidangkan kepada Nabi. Apabila Nabi SAW melihat makanan tersebut, berjurai-jurai air mata Nabi SAW. Takut besok akan ditanya oleh Allah SWT nikmat yang dia dapat itu. Kita berapa banyak nikmat dapat? Apakah kita tidak ditanya dengan nikmat yang Allah bagi? Allah takkan tanya ke? Dengan duit, dengan kedudukan, dengan harta, dengan segala-galanya, dengan anak, dengan isteri. Allahu Rabbi. Dengan makanan yang kita makan. Makanan kita di rumah banyak. Atas meja ada, dalam periuk ada, atas dapur ada, atas meja makan ada, dalam peti sejuk ada, dalam tong sampah pun ada. Buat cakap lu, elok lagi, tak habis, buang. Besok jawablah dengan Allah. Tak takut ke? Senang je buang. Allahu Rabbi. Mudahnya orang hari ini nak bertemu dengan Allah. Senangnya hidup sebagai khalifah di atas muka bumi Allah, yang tidak ada perasaan takut nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mati tak lama lagi, tuan-tuan. Mati tak lama. Hidup sekejap je. Ya? Ini bulan Ramadan, tengok setiap masjid, setiap surau ambil kesempatan buat majlis tahlil arwah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi. Besok nama kita pula naik. Selama ni kita sebut nama orang, lepas tu nama kita lah pula naik. Imam baca pula, kita sama-sama tahlilkan si fulan bin si fulan. Dia ni jemaah kita di masjid Sungai Buloh dulu. Kita pula kena talkinkan. Tunggulah kita dalam kubur. Allah, orang dah talkinkan aku dulu, orang dah tahlilkan aku dulu, aku tahlilkan orang. Baru kita sedar
Dah duduk dalam kubur sekarang tak sedar, tak rasa apa. Tak rasa apa, rasa relax ya. Orang tak semayang, orang tak datang masjid rasa relax ya. Tenang ya, relax ya, tak ada apa. Apa nak kecoh bro, relax lah dia kata. Apa nak kecoh, relax lah bro. Ini dunia ni kita punya, dia kata. Allah. Dalam masa yang sama kita mampu melakukan apa yang diperintahkan mengikut cara-cara dan situasi ibadat yang sahih serta dituntut. Firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, akazzabatum biayati wa lam yuhitu biha ilman annaza kuntum ta'malun. Apakah kamu telah mendustakan ayat-ayatku padahal ilmu kamu tidak meliputinya, ataupun apakah yang telah kamu kerjakan? Rasulullah SAW bersabda, talibul ilmu faridatun ala kulli muslim. Itu telah pun kita sebut. Kemudiannya sambung kepada pengajian kita, menuntut ilmu satu kewajipan. Baik, itu baru mukadimah azan terlebih dahulu. Boleh kita sambung dalam sampai berhenti pukul 9, boleh tak? Saya minta izin dulu. Ataupun tuan-tuan ada kenduri ke, ada nak balik kampung ke? Tak ada. Besok cuti kan, budak sekolah mencuti, orang mencuti. Mana tahu malam ni lah kita mati, tak sempat kita mengaji. Jadi sampai ke 9 lah insyaAllah dah. Kita azan terlebih dulu. Boleh ya Tuan Imam lah? Ya? 4 minit lagi. Menuntut ilmu satu kewajipan adalah menjadi satu kewajipan bagi seluruh umat Islam mempelajari ilmu agama dengan bersungguh-sungguh sehingga mereka benar-benar faqih, benar-benar faham, benar-benar tahu hukum hakam, benar-benar tahu tata cara solat nak dilakukan. Alhamdulillah, pada 24 hari bulan yang lepas rasanya kuliah saya yang di sini tu, yang ada buat video praktikal solat tu, bila saya masukkan dalam FB, hampir 40,000 orang view dan 3,000 lebih orang share. Sekurang-kurangnya dapat beri manfaat kepada orang, cara-cara, tata cara untuk menunaikan ibadat macam mana. Mereka perlu tolong-menolong dalam menyampaikan ilmu daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Kita pergilah menyebarkan ilmu. Saya pun semalam baru balik daripada Singapura. Sempat pergi ke Masjid Sultan, sempat juga berziarah ke makam Habib Noor, sempat juga bertemu dengan cucunya, yang warisnya dan sebagainya, untuk kita mengambil ilmu daripada orang-orang yang lebih alim daripada kita. Jadi semalam balik pada Singapura tu, di sana tu ada satu majlis kami membaca qasidah dan saya diminta menyampaikan tausiah sedikit di sana tu. Malam tadi balik, alhamdulillah. Itu sebab kita bergerak satu tempat ke satu tempat. Jangan fikir bayaran. Orang nak bagi berapa, bagilah. Jangan bila orang panggil, berapa kau nak bayar, jangan tetapkan bayaran. Kalau nak berdakwah, jangan tetapkan bayaran. Itu sebab ada tempat yang saya mengajar selepas daripada solat maghrib, berhenti isyak di Masjid Al-Irsyad di Aceh 1. Isyak berhenti sembahyang, siapa yang betul-betul nak mengaji, kita pergi kat dewan. Itu free ya. Saya mengajar sampai pukul 11 malam. Itu free. Ustaz pun tak ada imbuhan 1 sen tak ada. Sebab kita nak berhujah dengan Allah besok, nak bagi kepada orang agar faham ilmu. Tapi tak ramailah datang. Tak ramai datang. Dia nak balik tidur, nak balik makan, nak balik peluk isteri. Itulah. Padahal umur dah 80 dah, 60 dah, 70 dah. Sibuk nak balik peluk isteri lagi. Allahu Rabbi. Sibuk dengan anak lagi, sibuk nak makan lagi. Tak kenyang-kenyang orang kita. Tak kenyang-kenyang lagi dengan makan. Tapi dia kenyang dengan ilmu. Ilmu cukuplah. Dia kata tak payahlah. Makan tak kenyang-kenyang. Ilmu tak payahlah, ilmu sekejap ya, berhentilah ustaz kata. Allahu Rabbi. Inilah masalah. Dan sebagai satu rintisan jalan untuk mendapatkan ilmu adalah menempatkan diri ke dalam majlis ilmu harian atau mingguan. Duduklah dalam majlis ilmu di masjid ataupun di rumah dengan membaca kitab-kitab ilmu tauhid, iaitu ilmu usuluddin, ilmu mengenal Allah. Wajib bagi setiap mukhalaf mempelajarinya. Fiqh wajib mempelajarinya. Ini bulan puasa nak sampai, belajar pula tentang cara-cara menunaikan ibadat puasa. Saya buat daurah juga kitab tu, tentang Ramadan. Ajar cara-cara berpuasa agar puasa kita itu tak membuang macam tu je.
Ramai orang puasa dapat lapar aja. Hadis dan sirah An-Nabawiyah, hadis Nabi SAW tentang perkara-perkara yang disebut oleh Nabi SAW. Kerana di dalam hadis itu Nabi SAW mengajar. Di dalam Al-Quran, Allah SWT menyebutnya di dalam itu, kemudiannya hadis itu akan mentafsirkan Al-Quran. Dan datang pula ulama fuqaha mengambil hadis itu dan memecahkannya menjadi satu hukum. Itu cara mengambil ilmu. Bukanlah baca Quran terus faham, baca hadis terus faham, tak. Hendaklah ada prosesnya. Ambil daripada fuqaha yang mereka itu lebih faqih dalam mengistibatkan hukum. Seumpama Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, dan imam-imam yang lain. Mereka itu lebih faham. Dan seseorang itu juga perlu tolong-menolong secara bersungguh-sungguh dengan penuh ikhlas di dalam mencetak kitab-kitab yang bermanfaat bagi membolehkan seorang Muslim memahami urusan agama kita. Kitab dah cetak dah, tinggal lagi orang tak beli. Itu saja. Nak buat macam mana? Saya mengajar di Masjid At-Taqwa Taman Tun kan, payah sangat suruh orang beli kitab. Padahal yang dah hadir tu tuan-tuan, Tan Sri Datuk-Datuk, rumah juta, kereta ratus ribu, pagar saja ratus ribu, kitab RM40 tak nak beli. Akhirnya saya kata ambil free je lah Datuk, Tan Sri ambil free je lah, mudah, ambil je lah, saya tak miskin pun bagi. Saya kata payah sangat orang kita, payah sangat nak dapatkan kitab untuk memberi pencerahan ilmu kepada mereka. Allah, dia tak nak pula membantu. Ini masalah. Allah. Sedangkan menuntut ilmu itu tuan-tuan, man salqa tariqan yatlubu bihi ilman salaqallahu bihi tariqan min tariqu fil jannah. Barang siapa yang menjalani satu jalan ilmu, berarti ia telah menjalani satu daripada jalan-jalan, daripada salah satu daripada jalan-jalan ke syurga. Ini orang yang menuntut ilmu. Malah menuntut ilmu ini lebih lagi, dia punya maqam tingginya daripada fi sabilillah, sebagaimana Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menyebutkan, tidak aku ketahui sesuatu yang lebih afdal daripada perang sabilillah melainkan orang yang menuntut ilmu, di mana ia lebih afdal daripada perang sabilillah. Ini disebut dalam kitab Maqalat Al-Badrin. Banyak tentang kelebihan menuntut ilmu ini tuan-tuan. Para alim ulama dan khatib-khatib masjid pula hendaklah mengajar kepada umat Islam tentang urusan agama mereka. Azan terlebih dulu, berhenti azan insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد النجل الفضيلة وبعث المقام محمود الذي وعدته innaka la tukhliful mi'ad. Sama-sama kita baca tasbih, tahmid dan takbir 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 Sambung sikit tuan-tuan. Para alim ulama dan khatib-khatib masjid pula hendaklah mengajar kepada umat Islam tentang urusan agama mereka. Mereka berkewajipan mengajar ilmu tauhid, akidah, hukum solat, berpuasa dan sebab seumpamanya. Pengajaran ini mestilah bersesuaian, iaitu dengan menggunakan bahasa yang munasabah dengan manusia yang hidup di kurun ini. Itu sebab kadang-kadang kita bagi perumpamaan, bagi mudah untuk ilmu itu biar faham. Penyampaiannya mestilah dengan bahasa yang mudah dan tidak bersimpul-simpul. Kalau kita gunakan kitab lama tuan-tuan pun pening, ya? Kitab lama bahasanya itu Jawi lama. Itu sebab kita gunakan, kita buat kitab ini dengan bahasa yang masa kini bagi orang faham. Nabi SAW sendiri mengajar di atas mimbar tentang urusan agama. Perkara yang paling penting diajarkan oleh baginda Nabi SAW adalah solat. Ini perkara yang paling penting, yang begitu penting sekali, iaitu ibadat solat yang pertama sekali yang akan dihisap oleh Allah SWT pada hari kiamat. Kini kita mendapati cara seperti itu amat berpengaruh dan menepati cita rasa audien. Bahkan ianya mudah memberi kesan. Lebih-lebih lagi situasi umat Islam sekarang yang amat berhajat kepada pemahaman dan pemerhatian dalam urusan agama mereka. Segelintir mereka itu nakkan ilmu agama, nak belajar ilmu agama.
Mereka berhimpun, bertanya dan sebagainya. Mereka kehausan dan terlalu dahagakan ilmu pengetahuan agama. Cuma cara mengambil ilmu tu kadang-kadang salah. Ambil daripada FB, ambil daripada YouTube, ambil daripada TV, ambil daripada Saqabah, ambil daripada majalah. Itu cara salah. Sedangkan nak ambil ilmu agama itu bukan cara macam tu. La yu'minu khazwa ilmu illa min afwahil ulama. Ilmu agama tidak boleh dipelajari kecuali daripada mulut para alim ulama. Itu cara mengambil ilmu, bukan ambil daripada Saqabah, ambil daripada majalah. Hari ni orang belajar Al-Quran, belajar dengan pen. Kan ada jual pen yang boleh bercakap dengan Quran kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia pun berhenti, dia pun baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau tak betul, pen tu boleh tegur tak bacaan dia? Tak boleh. Pen tu tak boleh tegur. Pen tu boleh baca saja, dia tak boleh mengajar. Tapi nak buat macam mana? Orang lebih belajar dengan pen daripada tok guru. Padahal pen tu ciptaan manusia. Dia belajar dengan ciptaan manusia sendiri. Patutnya kita itu ciptaan Allah, belajar dengan yang dicipta oleh Allah, manusia juga. Ini tak. Sebab malu nak belajar Al-Quran, akhirnya beli Al-Quran yang ada pen dah. Tak betul baca, pen tu tak boleh ajar dia, tak boleh tegur dia. Tak boleh tegur. Cuma tuan-tuan baca depan tuan imam ke, ahli Quran ke, baca Quran depan dia, banyak dia tegur tu. Banyak dia tegur. Tapi kalau pen tu, betul selalu. Sebab tak ada siapa tegur. Tak ada siapa tegur. Akhirnya belajar dengan pen. Bila tanya dia, siapa tok guru awak? Pen, dia kata. Tok guru dia pen. Allahu Rabbi. Belajar Quran kat mana? Pen tok guru saya. Ilaha illallah. Pen tu rosak, tok guru dia pun rosak. Kalau habis baterinya tak betul baca tok guru dia. Innal ladzina amanu wa amilu bateri dah ni. Tok guru dia pun baca tak betul. Terpaksa charge balik. Belajar dengan pen. Allah, orang ini belajar Quran, buat majlis tak nak datang, nak buat macam mana? Dulu fikirlah sendiri. Jadi sampai pada situ, iaitu mereka kehausan dan terlalu dahagakan ilmu pengetahuan agama. Kerana menuntut ilmu ini, tuan-tuan, al-ilmi imamun amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu adalah imam, dan amal itu yang kita lakukan itu dah makmum. Bila ilmu itu ada, maka amal yang kita lakukan itu mengikut kepada ilmu, bukan mengikut kepada nafsu. Tetapi orang yang tidak ada ilmu beramal, orang ini ditipu oleh syaitan. Kerana orang yang faqih ilmu agama, sebagaimana Nabi SAW menyebut, faqihu wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abid. Seorang yang faqih tentang ilmu agama itu lebih diguruni oleh syaitan berbanding 1000 ahli ibadat. Ahli ibadat syaitan tak takut. Dia kata semayang lagi. Sebab dia tahu semayang itu tak diterima oleh Allah, malah dicela oleh Allah. Dia tahu semayang itu rosak, maka syaitan kata semayang lagi. Itu sebab kita tengok ahli ibadat yang tak nak menuntut ilmu, dia sibuk semayang. Dia sibuk dengan semayang. Orang wirid, dia dah naik dah semayang dah. Wah, orang belajar ilmu, dia sibuk semayang. Syaitan kata semayang lagi. Ditipu oleh syaitan. Syaitan tahu. Syaitan lebih dahulu kenal Al-Quran daripada kita, tuan-tuan. Syaitan lebih dahulu kenal Allah daripada kita. Ingat, syaitan akan cari kelemahan kita. Syaitan akan masuk mengikut apa yang kita tidak berhati-hati. Syaitan stesen dia, depan ada, belakang ada, kiri ada, kanan ada. Atas bawah dia tak boleh. Di atas syaitan tak ada, bawah tak ada. Kiri, kanan, depan, belakang. Dia akan masuk. Dia cari peluang dia. Dia dapat masuk sebelah kanan, dia masuk sebelah kanan. Masuk kiri, ke kiri. Itu syaitan punya stesen. Maka dengan itulah ilmu nak ambil betul-betul.
Tetapi kalau ilmu, orang yang tidak berilmu, dia berikan amanah kepada dia, maka dengan itulah sebagaimana Nabi SAW mengata, iza usnidal amru ila ghaira ahlihi fantaziri sa'ah. Apabila diserahkan sesuatu yang bukan kepada ahlinya, tunggulah saat kehancuran, kebinasaan. Orang tak mengerti apa-apa, bagi kepada dia untuk mentakbir masjid misalnya, dia tak kerti baca Fatihah, nanti dia jadi imam, hancur. Tak pernah belajar ilmu tajwid, tak pernah belajar Al-Quran. Masjid, alhamdulillah, surau. Yang kebanyakan surau. Sebab surau, dia bukan lantikan daripada jabatan agama. Siapa rajin pergi surau, berani naik jadi imam, naiklah jadi imam. Baca tak betul pun, hantam sajalah labu, orang pun ikut je. Ini terus terang tuan-tuan, bukan main-main. Tempat saya tu dah roboh masjid, nak buat baru. Masjid tu roboh sebab saya dekat wilayah itu, masjid terakhir dirobohkan oleh Jabatan Agama Wilayah Persekutuan sebab nak membina baru, nak buat besar lagi, cantik lagi. Memang akhir zaman dah. Dah lah orang tak ada, buat lagi 2 tingkat. Allahu Rabbi. Jadi dipilih surau yang berdekatan situ jadi surau Jumaat. Pilih nak buat. Sebab tak ada orang, macam mana orang nak sembahyang Jumaat kalau tak ada masjid? Cari surau, jadikan surau Jumaat. Kemudian untuk solat Jumaat, imam-imam kena ambil tauliah, sebab akan memimpin solat orang ramai pada hari Jumaat. Maka 3 imam diperintahkan oleh Jabatan Agama Wilayah Persekutuan, Jabatan Mufti, datang hadir untuk temu duga, ambil tauliah. Sebagaimana kami ambil tauliah di Jawi. Pertama sekali duduk, baca Fatihah, kantoi Fatihah, balik awal lah. Kemudian baca Quran, tanya hukum tentang Al-Quran. Baru dia tanya tuan mengajar kitab apa, baru dia tanya tu. Jadi 3 imam tu dihantar ke Jabatan Agama Wilayah. Duduk-duduk, tolong baca Fatihah tuan imam. Baca Fatihah, 3 baca Fatihah. Orang yang menemu duga tu ada 3 orang. Kami cuma menasihatkan tuan-tuan balik belajar Al-Quran dulu ya, tak boleh jadi imam. Habis selama ni orang sembahyang macam mana? Akhirnya terpaksa surau tu pinjam imam daripada jabatan sampai pada hari ini. 3 bacaan Fatihah tak betul. Berat tuan-tuan. Itu surau-surau kena perhatikan. Imam bukan yang main lantik ya, dia suka datang surau, suka datang buka lampu apa semua. Dialah azan, dialah jadi imam. Bila kita dengar, hancur. Tempat saya tu ada surau dekat rumah saya tu. Saya tak biasa tak pergi kat surau tu. Saya pergi tempat lain tu. Banyak bacaan dia tu kita dengar sendiri. Macam kadang-kadang bacaan terbalik. Bacaan terbalik. Bulan puasa yang tahun lepas rasanya, saya buka puasa kat rumah. Jadi rumah saya tu memang dah 3 tahun dah bukan jadi rumah, jadi surau untuk orang solat sunat tarawih ramai, insya-Allah. Sebab saya jadikan rumah saya tu biar ramai orang sujud. Sebab orang-orang dulu dia buat rumah bukan untuk duduk anak bini je, tak. Rumah dia tu bila dia buat untuk orang ibadat. Orang dulu. Itu sebab orang dulu rumah berkat. Bila buat rumah, ada kumpulan zikrullah. Tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu ni rumah Haji Ibrahim katakan. Minggu depan rumah haji yang ni pula. Minggu depan rumah haji ni. Jadi kumpul duit lah. Tiap-tiap minggu ada berjemaah di rumah masing-masing. Hidup rumah dia orang. Kemudian masuk pula libur awal, rumah dia ni maulid, rumah dia ni maulid, rumah dia ni maulid. Al-jannatu wa na'imuha sa'adul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla' bismizzatil aliyah. Besok rumah dia ni lah. Besok rumah dia ni. Sekarang tak ada dah. Rumah masing-masing. Dulu gua-gua. Sekarang. Allahu Rabbi. Rumah kita tak hidup. Orang hari ni takut nak mengundang orang ke rumah dia. Takut habis beras, takut keluarkan makanan, takut habis air. Orang dulu rumah dijadikan tempat ibadat. Hidup
rumah orang dulu. Berbeza orang hari ni. Rumah kunci habis. Tak hidup. Orang dulu buat majlis zikir, buat nanti kenduri ya, datang sebelum maghrib kita buat solat berjemaah di rumah ya. Saya biasa rumah dia kalau dia benar pergi tak benar. Kawan-kawan dia ramai datang. Rumah saya tiap-tiap bulan maulid. Solat berjemaah buat. Bukan sahaja di masjid. Kita nak hidupkan rumah kita. Biar malaikat datang. Biar malaikat turunkan rahmat. Ini rumah jadi padang bola. Astro tengok Manchester United lawan Arsenal, dungdang bola. Lepas tu jadi panggung wayang lah. HBO tengoklah cerita James Bond. Tak jadi rumah kita tu bukan jadi kubur lagi dah. Nabi kata jangan jadikan rumah kalian tu kubur. Bukan jadi kubur, dia jadi stadium bola, dia jadi panggung wayang. Allahu Rabbi, dah jadi tempat konsert, buka pula muzik, anak pula sambung kat speaker, dungdang. Bapak pun sama tengok. Bapak pun sama juga. Allahu Rabbi. Bapak kata siapa menang ni juara lagu ni? Bapak pun sama. Bapak pun sama. Akademi Fantasia tunggu handphone. Nak undi siapa ni? Bapak pun sama. La ilaha illallah. Mak pula bergaduh dengan bapak. Mak nak tengok drama, bapak nak tengok bola, nak tengok tinju, nak tengok wrestling. Bergaduh pasal TV. Campaklah TV tu. Umur dah tua, datang masjid, belajar ilmu. Minta maaf lah tuan-tuan. Tak habis-habis tengok drama. Kadang-kadang orang yang dalam drama ataupun yang main drama, orang yang main filem tu pun dah lama dah terkubur. Dah masuk dalam kubur dah. Tengok lagi cerita dia. Allahu Rabbi. Tak jemu-jemu lagi. Itu sebab bila kita mengajar kitab, dia kata ini asyik-asyik belajar sembahyang, asyik-asyik belajar taharah, belajar cara ambil wudu, asyik-asyik belajar tu ya. Cerita piramid tak jemu pula dia tengok sampai 50 kali. Boleh pula dia ketawa, seronok walau cerita ni dah banyak kali main tapi best lah dia kata. Tapi mengaji kitab bila ulang-ulang, aku dah dengar dah, buat apa kata. Macam dia tahu ini masalah. Tapi kalau cerita berarti bukalah 40 kali, siap beli CD lagi, tak puas lagi keluarkan ESO, beli lagi CD, tengok lagi. Allah. Sampai dia boleh hafal dialog ni. Dialog pun dia boleh hafal. Hadis tak boleh hafal, dialog piramli dia boleh hafal. Pandai pula dia mengejek cakap piramli tu. Hadis Nabi dia tak boleh hafal. Inilah musibah tuan-tuan. Musibah. Sebab berguru dengan TV jadi macam itulah. TV itu mendidik dia. TV mendidik dia. Bertalaki dia depan TV tu tengok. Kalau ada pula chef one ke, chef apa ke, puan-puan, cepat ya, tulis resepi ni nak raya, nak buat kuih. Dia pun dah ambil, lari. Mana pen, mana kertas, mak nak tulis resepi. Ustaz ajar dia buat tak reti, tak ada dia tulis. Allahu Akbar. Cepat dia tulis. Yang kaki lagu pula macam tu juga. Dengar lagu, pasang kaset. Kan dulu kaset yang lama tu kan, boleh pusing-pusing tu, boleh rewind tu, pasang. Salin lagu, kan tutup, salin lagi, tutup lagi, pusing balik, dengar balik, nak salin lagu biar hafal. Mengaji dia tak nak tulis. Allahu Rabbi. Apa kita nak jawab? Allah tuan-tuan, saya cakap ni kenyataan. Cuba balik fikir, betul tak saya kata ni? Cuba fikir balik, betul tak saya kata ni? Saya bukan nak memperlekeh tak, tapi ini hakikat. Inilah kehidupan kita yang selama ini. Habis waktu kita depan TV, habis waktu kita dengan saqabah, tak pernah baca Quran. Allahu Rabbi. Sampai habis Al-Quran daripada tarikh sampai ke keputusan nombor ekor. Walaupun dia tak beli pun dia baca juga. Sebab nak tengok nombor kereta dia naik ke tak naik. Dia tak beli, dia tak main pun, tapi dia nak tengok, kereta aku naik lah. Pun dia minat juga. Walaupun dia tak main. Heboh lah. Kau tengok kereta aku naik, dia kata. Dia tak beli. Sampai itu pun dia baca juga. Allahu Rabbi. Tapi Quran payah, sakit tekak nak baca sikit ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa 'ala kulli syai'in qadir. Batuk susah baca. Tu dia pun tutup. Tu baca Quran ni batuk. Baca Saqabah laju dia baca, hafal. Allahu Rabbi.
Itu sebab dikatakan sesiapa yang keluar daripada rumah, ini kitab Matlul Abdain. Tak ada dalam kitab ni, tak ada tuan-tuan. Ini daripada dada saya sendiri. Siapa yang keluar daripada rumah menuntut satu bab daripada ilmu, dia akan dikelilingi oleh malaikat dengan sayapnya, dan burung di udara dan binatang di daratan dan ikan di lautan akan berselawat kepadanya serta diberi pahala sebanyak 27 pahala orang-orang yang benar. Ini disebut dalam kitab Matan Al-Badrain. Begitu juga dalam kitab Al-Badrain menyebut apabila orang belajar ilmu lalu di satu kampung, Allah akan mengangkat azab ahli kubur itu selama 40 hari. Itu bagi orang yang menuntut ilmu. Itu sebab menuntut ilmu ini merupakan penghapus kepada dosa yang kita lakukan. Orang yang belajar ilmu ini terhapus dosanya. Dia duduk saja dalam majlis ilmu. Man talabi ilmu kana kafaratan lima madha. Sesiapa yang menuntut ilmu, maka ia menjadi pelebur bagi dosa-dosa yang telah dilakukan. Itu menuntut ilmu. Begitu banyak sekali hadis-hadis tentang kelebihan menuntut ilmu disebut oleh Nabi SAW. Malah baginda Nabi SAW juga menyebut ad-dunya ma'unatun mal'unun ma fiha ila zikrallahi ta'ala wa ma wala wa aliman wa muta'allaman wa muta'alliman. Dunia dan seisinya terlaknat, kata Nabi SAW. Dunia ni dengan isi-isinya dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali hal mengingati Allah. Orang yang berzikir kepada Allah senantiasa mulutnya basah subhanallah la ilaha illallah wa akbar la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa yumituhu wa syamri la ilaha illallah wa la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulli lamatin wa nawzina dalam mawasi' wa ikhwa. Senantiasa mulutnya, sama ada dia berzikir, sama ada dia bersalat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu ma'dhal muqarrabina qayyam qiyamah. Lepas sembahyang dia baca pula jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Banyak zikir-zikir yang dia membacanya, maka orang itu selamat. Kemudiannya perkara yang menjurus kepada mentaatinya, perkara yang membawa kepada orang itu boleh taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab nak pilih kawan, pilih apabila kita melihat dia, ingat pada Allah. Ingat dia, tengok dia, ya, ni muka orang memang ajak aku pergi masjid tadi. Ini muka orang ni kalau masuk waktu ya memang ajak aku sembahyang lah. Jangan ajak kaki tom yam, kaki bola, kaki futsal. Nampak dia ya, ajak main golf. Nampak dia ya, ajak kena teh tarik. Nampak dia ya, ajak pergi pasar malam. Itu jangan. Pilih kawan yang mengingatkan kita kepada Allah. Apabila kita tengok dia, ingat kepada Allah, dan kita akan jadi segan kalau tak ikut dia. Ini. Kemudiannya perkara yang mentaatinya. Kemudiannya orang alim dan orang yang belajar. Ini tidak dilaknat oleh Allah SWT. Orang alim dan orang yang belajar ilmu, maka ia terlepas daripada terlaknat oleh Allah SWT. Jadi kalau kita tak nak kena laknat oleh Allah SWT, belajarlah ilmu, menuntutlah ilmu. Adapun menuntut ilmu ini tidak terkira dengan usia, waktu dan sebagainya. Kita kadang-kadang memberi alasan, aku ni dah tua, mana boleh masuk lagi. Sebab niat kita tu memang macam tu. Kita kata aku dah tua, tak boleh belajar lagi. Bila kita dah sebut macam tu, confirm memang tak boleh belajar. Tak boleh belajar. Sedangkan beberapa ramai yang Allah anugerah kepada mereka ilmu pengetahuan, dia tak kenal Islam secara total. Berapa ramai orang-orang kafir yang baru masuk Islam, umur 40, 50, 60. Boleh baca Quran, boleh baca hadis, boleh menyampaikan ilmu kepada orang ramai. Tak pernah pergi sekolah agama. Itu anugerah Allah. Sebab dia ada niat yang untuk belajar. Walaupun umur dah 60, walaupun umur dah tua, tapi niat dia tu, aku memang nak belajar. Tapi kalau niat tidak, aku dah tua, mana boleh belajar lagi, mana boleh masuk lagi. Tak boleh masuk lagi dah. Ilmu tak boleh masuk. Makan boleh masuk tak? Makan insyaAllah boleh masuk. Makan boleh masuk. Duit boleh masuk. Duit. Kalau dah tahu ilmu tak boleh masuk, duit jangan masuk. Dah tua, nak buat apa duit lagi?
Bagilah anak muda nak beli kereta, nak kahwin, nak rumah. Kita dah tua kan, nak berapa duit? Ada duit tu bagilah kat budak-budak muda. Kita dah tak pakai lagi dah. Handphone pun orang tua tak pakai lagi dah. Handphone orang pakai, orang tua cukup untuk terima panggilan anak cucu dah. Nokia 33 sekupang tu yang bagi, tak payah yang ada WhatsApp, ada apa. Itu cukup lah. Yang tak ada color tu. Boleh klik, hello. Tu. Ni nak ambil datang makan rumah lah tu. Okey, Atuk tunggu ya. Tak payah lagi Atuk yang handphone ada WhatsApp, ada tu tak payah. Kita dah tua kan? Sebab dia tak nak pada ilmu. Buat apa kita bagi yang canggih-canggih, peralatan canggih pada dia? Ilmu itu lebih baik daripada handphone yang ada WhatsApp, ada FB. Ini kalau Atuk umur 60 masih lagi handphone, menganga-nganga dah tengok gambar. Habis waktu Atuk pun main WhatsApp juga. Allahu Rabbi. Malulah kat cucu. Malulah kat cucu. Sedangkan anak cucu, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbikal a'la allazi khalaqa fa sawwa wallazi qadara fa hada wallazi. Anak cucu belajar Quran, Atuk main WhatsApp. Tengok nganga keluar air liur dah. Allah. Malulah pada Allah. Tak payah malu dengan makhluk, malu pada Allah. Malu pada Allah. Ya Allah, aku ni dah lama Engkau bagi umur ya Allah. Engkau bagi aku makan hari-hari ya Allah. Engkau tak pernah stop rezeki aku ya Allah. Engkau bagi udara pada aku ya Allah. Macam-macam Engkau bagi pada aku ya Allah. Engkau bagi aku kemewahan ya Allah. Engkau bagi aku isteri ya Allah. Engkau bagi aku anak ya Allah. Kemudian aku ada pula menantu ya Allah. Aku dapat pula tengok cucu ya Allah. Panjangnya umur aku Engkau bagi ya Allah. Tapi umur aku ini ke mana aku bawa ya Allah? Ke mana aku bawa ya Allah? Apakah aku hanya sibuk umur aku pergi Genting, pergi Polisen, pergi Morib, pergi Langkawi? Itu sajakah umur aku ya Allah? Fikirkan balik. Fikirlah bahawa kita itu akan kembali kepada Allah. Kita akan dihisab oleh Allah. Kita akan ditanya oleh Allah, tidak berganjak kaki seorang hamba, kecuali akan ditanya kaki ni ke mana dia melangkahkan kaki. Hartanya daripada mana dia ambil, ke mana dia belanjakan. Umurnya ke mana dia habiskan. Badannya, apa yang dipergunakan untuk badannya. Ilmunya, apakah dimanfaatkan ilmunya. Banyak akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup banyak. Semalam tu saya katakan pada sahabat, kami masuk Singapura hari Jumaat. Nak masuk Singapura pun payah tuan-tuan. Jam, berhenti, diperiksa oleh custom, minta pasport, isi borang, buka pintu, buka bonet, habis semua nak cek. Dan lepas custom satu lagi, sampai custom satu lagi pula. Macam tu juga. Agak-agak nak masuk syurga macam mana? Mudah kan? Zoom. Mudah kan? Lagi payah. Nak masuk Singapura pun payah. Nak masuk istana tuanku pun payah. Dia akan tanya, "Encik datang ni tujuan apa?" "Saya nak jumpa tuanku." "Apa, ada appointment ke?" "Encik ada buat temu janji dengan tuanku." "Ada apa urusan nak jumpa tuanku?" Ini nak bertemu dengan Allah. Naik sampai langit pertama tak diterima. Roh kita dicampakkan semula ke atas muka bumi. Tak diterima. Nak bertemu dengan Allah mudah sangat ke? Perjalanan ribuan tahun. Dunia sekejap saja, perjalanan ke akhirat ribuan tahun. Berdiri di padang mahsyar beribu tahun. Panas, tenggelam dalam puluh sendiri. Nanah, darah, merangkak. Ya Allah, macam manalah keadaan kita besok di padang mahsyar? Sehingga kan Nabi SAW mengatakan kepada sahabat, moga-moga engkau tidak bertemu nanti. Yang paling aku takut, Nabi SAW mengatakan, umat aku besok di padang mahsyar akan tenggelam peluhnya sampai mencecah ke telinganya itu. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah kami ini nak menyelamatkan diri kami daripada tenggelam begitu ya Rasulullah?" "Hendaklah kalian senantiasa duduk bersama dengan para ulama." Baru selamat tuan-tuan.
Kita umur dah tua, jangan kata kita tak perlu menuntut ilmu. Allah bukan suruh kita faham, tapi ada niat kita nak belajar. Seumpama orang nak pergi Mekah, dia nak pergi Mekah, dia kumpul duit. Sampai tak sampai itu urusan Allah. Tak cukup duit dia meninggal dunia, tak sempat pergi Mekah, itu urusan Allah. Sampai tak sampai, tapi usaha ada usaha dia nak pergi Mekah. Begitulah menuntut ilmu, ada usaha dia nak menuntut ilmu. Ini usaha tak ada, macam mana? Yang penting usaha. Seumpama la yu'minu ahadukum hatta aqulu, tidak beriman seorang daripada kamu sehingga aku lebih dikasihi, kata Nabi. Melebihi dia mengasihi ibu dan ayahnya, anak-anaknya dan manusia seluruhnya. Memang kita payah, tuan-tuan. Sebab kita lahir-lahir tak ada perasaan kasih kepada Nabi. Nabi SAW bukan keturunan nasab darah pertalian dengan kita. Memang payah kita. Tapi ada usaha untuk kita sampai kepada kasih kepada Nabi. Apa usaha kita? Kita buat majlis Maulidul Rasul, kita banyakkan berselawat. Sampai tak sampai itu urusan Allah. Yang penting usaha. Begitu juga menuntut ilmu, faham tak faham itu urusan Allah. Yang penting ada usaha kita belajar. Ini yang penting, tuan-tuan. Jadi cukup sekadar itu. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat kepada kita semua, dan kita berharap agar pertemuan ini tidak berakhir di sini saja, dan kita berharap akan bertemu di akhirat besok bersama dengan Nabi SAW. Saya doakan kalian yang ada di masjid ini, baik yang mendengar ataupun yang tidak mendengar, agar Allah SWT membuka hati kita dan memberi kebaikan oleh Allah SWT, dan kita semua sama ada yang nak belajar ataupun yang tak nak belajar akan diberi kebaikan oleh Allah SWT menuju ke dalam syurga-Nya Allah SWT. Kerana kita yang paling penting sekali, orang yang tak nak belajar inilah yang wajib kita kasihani kepada mereka. Orang yang jauh daripada Allah inilah yang sepatutnya kita kasih kepada mereka. Kerana kita kasihkan kepada mereka, maka kita menyeru kepada mereka agar mereka itu diberi kefahaman, diberi hidayah oleh Allah SWT, diberi petunjuk oleh Allah SWT, agar dia suka kepada majlis ilmu, agar dia akan mendapat juga syafaat daripada Rasulullah SAW. Kerana kita juga tak boleh nak masuk ke dalam syurga selagi ada saudara kita terjerumus ke dalam api neraka. Payah kita nak masuk syurga selagi ada saudara kita yang kita belum selamatkan dia daripada masuk ke dalam neraka. Maka saya menyeru kepada tuan-tuan, selamatkanlah diri kita, anak kita, isteri kita daripada dicampakkan oleh Allah SWT ke dalam api neraka. Kerana azab Allah amat pedih. Azab Allah itu bukan seumpama azab di atas muka bumi ini. Kita kena exhaust motor yang tak ada api pun menjerit, tuan-tuan. Ini api yang membakar kita macam mana? Api yang membakar kita macam mana? Allahu Rabbi. Cukup sekadar itu. Terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih kepada Tuan Imam, pihak masjid, Tuan Bilal dan sebagainya. Aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allah jam'ana hadza jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل لحمنا فينا ولا معنا ولا يدعونا شقيا ولا مهرودا ولا محروما وهب لنا مسيئنا لمحسننا ومقصرنا لعاملنا وهب لنا كل وجهك كريم يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Syaban, dan sampaikan umur kami sehingga kami dapat bertemu dengan Ramadan. Rabbana taqabbalna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ya abrar ya aziz ya ghafar ya sattar ya jabbar ya rabbal alamin. Allahumma tib lana bi husnil khatimah
ولا تختم علينا ya Allah, ya Allah, ya Allah bisu'il khatimah ya Allah ya Tuhan kami. Janganlah Engkau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah, tetapi matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.